Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak teruskan masih lagi bab 2 nutrisi dan teknologi makanan. Subtopik 2.5 teknologi pemprosesan makanan jadi menurut pakar nutrisi makanan yang mentah dan segar ni lebih baik kita makanlah kerana dia lebih sihat untuk tubuh badan kita Tetapi walau bagaimanapun, bukan semua bahan yang boleh dimakan dalam keadaan yang segar. Ada yang perlukan pemprosesan lah. Daripada bahan mentah kepada bentuk yang lain. Jadi ini kita panggil teknologi pemprosesan makanan. Supaya apa? Supaya makanan kita lebih tahan lama, lebih enak, nampak menarik dan yang penting sekali mudah dicernakan oleh tubuh badan kita Jadi kita tengok satu persatu teknologi pemprosesan makanan Jadi pemprosesan makanan ni dia aplikasi daripada teknologi pemprosesan makanan kaedah yang digunakan serta contoh produk makanan yang terhasil Jadi semuanya ada dalam buku teks kamu lah daripada muka surat 76 hinggalah 79. So kaedah yang pertama ni iaitu memasak Satu pemprosesan makanan dengan cara kita panaskan bahan tersebut melalui teknik apa? Celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Jadi semua ni kita dah biasa buat lah, terutama orang yang biasa memasak lah ataupun tolong ibu kamu di dapur Jadi yang mungkin lain sikit lah pengasapan So yang lain tu kita dah biasa guna. Pengasapan ni macam salai lah itik salai ikan salai daging salai. Kamu kan suka makan kan, bau aroma kayu tu bau aroma asap tu yang menyebabkan makanan itu menjadi sedap bila dimasak dengan teknik yang lain Jadi antara contoh produk makanan yang kita masak ni banyaklah Kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayur dan kuih-muih So ini semuanya kaedah memasak, kaedah biasa yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita Okey, kaedah yang seterusnya ialah kaedah penapaian iaitu proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan yeast Jadi ini kita tahu antara mikroorganisma yang berfaedah Bila kita gunakan penapaian ni contohnya penapaian glukosa Yang ni biasanya antara yang kamu makan tu lah iaitu dalam pembuatan roti iaitu proses persamaan dia iaitu daripada glukosa ditindakkan oleh yeast dan menjadi etanol. Etanol ni sejenis alkohol dan hasil sampingan dia ialah karbon dioksida. Karbon dioksida ni bila kita uji dengan air kapur air kapur akan menjadi keruh Jadi ingat tak proses dia kamu dah pernah lalui kita gunakan air kapur lah Jadi ingat bila air kapur tu kita uji dia akan jadi keruh air kapur akan menjadi keruh Jadi ini antara contoh-contoh produk makanan yang ada pada gambar ni yang melalui proses penapaian macam mak dan nenek ataupun nenek kamu buat tapai lah. Ni tapai ni tapai ini kicap tempe ni tempe kimchi makanan Korea pun dan yogurt ada banyak lagi lah sebenarnya proses penapaian ni Ada orang hantu kicap tak ada kicap tak boleh tak berapa selera nak makan Jadi semua makanan nak campur kicap. Jadi sebenarnya kamu ambil makanan yang melalui proses penapaian.
Okey, proses seterusnya ialah pendehidratan atau pengeringan, ya. Di mana air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan ataupun penyejatan. Kita jemur dengan cara jemur di bawah cahaya matahari, keringkan dengan nyalaan api atau asap, dan mengeringkan di dalam ketuhar. Okey. Jadi ini makanan yang diproses melalui cara inilah. Anda boleh tengok udang kering ada, ini buah-buahan, limau, nenas, kulit limau, mangga, ini buah aprikot, ini limau juga ni, ini tomato kecil kalau tak silap saya, dan macam-macam lagi lah, yang ni semua dengan cara singkirkan air dia, iaitu proses pendehidratan atau penyejatan. Ini termasuk susu tepung, ini melalui pengeringan vakum, ketuhar, menyebabkan susu lembu daripada cecair menjadi pepejal, iaitu dalam bentuk serbuk. Okey, ini dia proses dia. Dan ini termasuk juga ikan kering tu lah, itu juga dipanggil proses pendehidratan. Okey, seterusnya pempasteran, Satu kaedah cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih, untuk membunuh patogen dan kemudian disejukkan dengan cepat. Contoh susu segar, ni susu segar, jus apple, jus sebarang jus lah. Semuanya menggunakan proses pempasteran. Jadi kamu kena ingat suhu dengan masa dia, Ada dua proses melibatkan nilai suhu dan masa dia, Pertama, kalau contoh susu segar, kita panaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Kena ingat, kalau suhu dia 63, masa dia 30 minit, ataupun pada suhu 72 darjah Celsius, selama 15 saat, disertakan penyejukan segeralah, So tolong ingat dua suhu ini, dengan masa dia. Ini selalu ditanya dalam peperiksaan, So itu kaedah dia. Jadi ini contoh produk makanan lah, Biasanya produk tunusu dan jus buah-buahan, okey. Seterusnya kita nak tengok kaedah pengetinan, teknologi pemprosesan pengetinan, di mana makanan disimpan di dalam tin yang telah disteril, dan dipanaskan pada suhu yang tinggi, iaitu lebih kurang 115 darjah Celsius, Jadi ini suhu yang tinggi, di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma termasuk spora dia. Kamu dah belajar dalam bab 1. Okey, ada mikroorganisma yang boleh tahan dengan suhu yang ekstrim. Contohnya bakteria lah, di mana dia boleh bertukar kepada spora pada suhu yang ekstrim, terutama suhu yang sangat sejuk lah, di mana dia tak mati, cuma dia tidak aktif sajalah untuk pembiakan dia, Okey, udara di dalam tin mengandungi makanan yang disterilkan, itu dikeluarkanlah, sebelum kita patri. Patri ni tutup dia lah, tutup sekeliling dia, kita patri. Kemudian dia dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikrop yang ada lah, sebelum disejukkan dengan cepat. So ini proses pengetinan, Jadi ini adalah contoh produk dia lah, Semua makanan yang ada dalam tin lah, Ini buah laci, ini susu, kari ayam dan sebagainya, Okey, teknologi seterusnya ialah penyejuk bekuan. Okey, yang ni pun kita biasa tengok, dekat kedai, dekat pasar raya, yang ada peti ais sejuk beku ni lah, di mana makanan disimpan pada suhunya, kosong ataupun lebih rendah. Maknanya lebih sampai nilai negatif lah, Contohnya daging kita sejuk bekukan pada suhu negatif 18. Ini sejuk lah, hingga negatif 24 darjah Celsius, So ini suhu yang tinggi, bagi penyejukan,
Dan pada suhu yang kurang daripada negatif 18, ya, tindakan enzim akan terhenti, ya. Itu yang berlaku lah, ya. Pertumbuhan dan pembiakan mikrosma akan terencat. Dia tak mati kelas, dia cuma terencat saja, ya. Jadi dia stop untuk membiak, ya. Jadi ini khas untuk makanan yang tidak tahan lama lah, tak boleh kita letak kat luar, ya. Jadi anda boleh tengok sendirilah, ya. Kita biasa tengok pun, ya, iaitu makanan laut, ya, daging, ya, ayam dan ikan, ya. Kat rumah kamu pun ada peti sejuk beku kan, untuk makanan-makanan macam ni lah, ya. Begitu juga untuk ekspor, ya, ekspor daging, ya, ekspor ayam, ya, dan sebagainya, ya. Okey, seterusnya kaedah penyinaran, ya, di mana makanan didedahkan pada sinaran mengayon, ya. Seperti sinar gamma, ya. Sinar gamma ni radioaktif, ya. Sinar ultra ungu dan sinar X, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisma, ya. Contoh dia Salmonella species ataupun Campylobacter species. Ini antara bakteria yang sering ada lah pada makanan kita, ya. Seperti, ya, dalam daging mentah, ya, serangga, ya, seperti kutu dalam beras, ya, yang kita tahu boleh merosakkan makanan, ya. Jadi sinaran mengayon ni dia dapat memperlahankan lah, ya, contoh makanan ni, ya, percambahan biji benih dia, ya, akar dia tu lah, ya. Kita tak nak dia tumbuh akar lah, ya. Kalau dah tumbuh akar sebenarnya dah tak boleh makan, ya. Ataupun pentunasan sayur-sayuran berubi. Okey, contohnya ubi kentang, ya. Okay, kalau strawberry ni dia akan tumbuh akar, ya. Kalau ubi kentang dia akan tumbuh dia punya ubi, dia punya apa? Percambahan biji benih dia lah. Dah jadi benih pula untuk ditanam. Dah tak sesuai dimakan dan dianggap sudah beracun sebenarnya, ya. Jadi ini adalah contoh dia lah, ya. Ada sebelah kamu saja, ya. Gambar rajah dia itu strawberry, kentang, bawang, ya. Itu semua makanan yang boleh tumbuh dia punya benih dia, ya, akar dia. Okey, seterusnya pembungkusan vakum, ya, di mana udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan, ya. Jadi sebelum bungkus tu, ya, sebelum bungkusan tu ditutup dengan ketat lah, ya. So ketiadaan udara dalam bungkusan ni dia dapat mencegah pertumbuhan mikrob di dalam bungkusan dan memberhentikan pengoksidaan makanan. Jadi ni contoh makanan dia, ya, iaitu kacang, ya, beras, ya, durian dan sayur-sayuran. Jadi kalau kamu nampak plastik dia kemik kan, jadi sebenarnya kita buang segala jiring yang ada dalam ni lah, ya, supaya makanan itu lebih tahan, ya. Seterusnya kita nak tengok bahan yang digunakan dalam pemprosesan makanan, ya, dan impak dia terhadap kesihatan, ya. Jadi jadual di bawah ni menunjukkan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan, ya. Kita boleh tengok dari segi fungsi, contoh bahan kimia dan contoh makanan, ya. Okay, kita mula dengan pengawet, ya. Jadi pengawet ni fungsi dia untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, ya. Dan yang kedua, ya, mengurangkan kerosakan makanan. Dan yang ketiga, menjadikan makanan, ya, tahan lebih lama, ya. Jadi contoh bahan kimia ni, ya, sama ada secara semula jadi ataupun buatan lah, ya. Jadi semula jadinya, ya, garam, ya, gula, cuka, cuka ni ada yang semula jadi, ada yang buatan lah, ya. Dan seterusnya natrium nitrit dan natrium nitrite, ya. Asid benzoik, yang ni kamu biasa dengar, ya. Asid borik dan sulfur dioksida, ya. So contoh makanan ni ada sebelah lah, ya. Jadi yang paling biasa kita guna ialah garam, ya. Untuk kita awetkan makanan laut, ya, sayur-sayuran, ya.
Kalau gula ni buat buah-buahan lah ya. Buat apa manisan ya. Jeruk kita tambah cuka dengan gula lah ya. Makanan di jeruk ni cuka dan kita tambah gula lah ya. Yang tinggi supaya makanan tu terawet dan ditahan lama ya. Okey, yang lain-lain ni ya, natrium nitrit tadi, daging dan sosis ya. Asid benzot ni dalam jus buah-buahan, sos tomato ya. Asid borik dalam mi ya, berbolak ikan ya. Kek ikan dan sebagainya lah. Dan sulfur dioksida ni dalam kordia buah-buahan. Jadi tujuannya ya, dah tentulah untuk makanan tu tahan lama ya. Jadi itu fungsi bahan kimia pengawet. Seterusnya perwarna. Perwarna ni dah tentulah nak tambah warna dalam makanan ya dan menjadikan makanan tu kelihatan lebih menarik. Ya, kalau warna putih je kan, satu color je kamu bosan lah. Jadi warna-warni ni sebenarnya menarikkan perhatian lah untuk orang membeli ya. Terutama makanan seperti manisan seperti kek ya. Okey, antara ya contoh bahan kimia dia ialah ya, yang ni yang semula jadilah daun pandan ya, kunyit, susu, karamel ya, santan. Ni yang semula jadi ya. Jadi kegunaan dia untuk kuih-muih ya, minuman, gula-gula ya, nasi kunyit ya, aiskrim ya. Sama lah ikan ni, saya kita warnakan dia, saya kita bagi dia rasa ya, untuk goreng tu. Dia juga sebenarnya untuk bagi color sikit lah, bagi warna kekuningan nampak cantik sikit ya. Okey, tatrazina ni ya, untuk minuman ringan dan gula-gula ya, supaya nampak menarik. Sunset yellow ya, untuk kordia ya, contohnya untuk kordia orange ya. Camosins ni untuk kordia yang berwarna merah lah ya. Jadi ini antara berwarna sama ada semula jadi ataupun buatan. Seterusnya bahan kimia peluntur. Ini untuk melunturkan warna asal makanan yang kita tak nak ya. Jadi apakah bahan dia? Ya, iaitu karbon diaktifkan. Ini secara semula jadi untuk minyak sawit dan gula tebu ya. So kalau kamu tengok air tebu tu warna dia perang ya. Tapi macam mana bila jadi gula dia jadi putih ya, bersih. Itu makna dia telah dilunturkan warna asal dia ya. Okey, untuk peluntur benzol peroksida ni untuk gula ya, beras putih ya, tepung dan bihun ya. Jadi makanan ini kalau kamu tengok dia berwarna putih. Gula putih, beras kita pun putih ya. Tepung kita putih, bihun kita putih. Sedangkan warna asal dia bukan putih ya. Beras kalau kamu tengok ya, padi tu dia berwarna perang. Begitu juga dengan gandum ya. Jadi dia telah dilunturkan warna dia supaya nampak bersih ya, dan menarik lah ya. Okey, itu fungsi peluntur. Seterusnya perisa. Perisa ni nak tingkatkan rasa makanan supaya makanan tu jadi sedap, jadi wangi ya. Ada yang kita boleh tambah secara semula jadilah ya. So seperti gula, garam, cuka ya, daun pandan, vanila ya. Vanila yang semula jadi, bukan vanila esen tu. Vanila esen tu dah buatan dah ya. Vanila semula jadi sekarang dah ada orang jual ya. So itu adalah perisa asli ya. Supaya nampak sedap lah pada kuih-muih, kek dan aiskrim ya. Jadi kamu beli aiskrim perisa durian. Bukanlah dibubuh durian dalam tu ya. Dibubuh perisa durian sebenarnya. Jadi otak kamu telah dimanipulasikan ya, telah ditipu dengan rasa durian. Sedangkan tak ada pun isi durian yang dimasukkan dalam aiskrim tersebut. Terutama barangan yang murah lah ya. Memang tak ada langsung dia punya pati tu ya. Jadi itu yang berlaku lah ya. Begitu juga dengan penggunaan yang buatan iaitu monotherium glutamate MSG. Yang ini memang banyak digunakan dalam masakan. Nak bagi sedap masakan ya, dalam mi segera, kicap, kerepek kentang, masakan panas yang di kedai tu semuanya letak MSG. Sebab tu kamu rasa ketagih dan nak makan lagi dan rasa lain sedap dia kan ya. Jadi yang itu sebenarnya adalah penambahan perisa supaya makanan tu rasa sedap ya. Tak rasa plain, tak rasa hambar sahaja ya. Jadi itulah fungsi perisa ya.
Okey, seterusnya penstabil, yang ini mencegah pemendapan butiran dalam makanan, makanan cair dan membagi tekstur dan memekatkan makanan. Tekstur ni kita boleh tengoklah daripada contohnya, kamu boleh tengok kanji, gelatin dan agar-agar ni, semuanya adalah semula jadi, termasuk gam akasia, So contoh dia kanji, sos cili, sos tomato, gelatin ni jelly, agar-agar pula. Contoh dia aiskrim, sup segera jelly, gam akasia pun sama, Jadi dia nak cegah benda tu daripada tak nampak sekata lah, Benda ni kita nampak sekata, nampak likat, nampak satu bahan yang sama, Tapi sebenarnya telah dicampurkan dengan penstabil supaya nampak tekstur dia tu, pekat, nampak menarik lah kita tengok, Jadi itulah fungsi penstabil, Kita tak nak dia termendak dan terasing, antara makanan tersebut, Okey, seterusnya pemanis. Ini menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Contoh gula, gula Melaka, madu, ini semua secara semula jadi. Okey, aspartam ni untuk dan sorbitol ni adalah buatan, Aspartam untuk kordia, minuman dan jam, termasuklah yang dijual di kedai tu, minuman-minuman kordia tu, Sorbitol untuk makanan pesakit diabetes mellitus, yang tak boleh manis keterlaluan, kena kontrol dia punya manis dia, Okey, jadi ini contoh makanan bagi bahan yang ditambah pemanis. Okey, satu lagi ialah antioksidan, memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak, mencegah warna buah dan sayur daripada bertukar menjadi perak, Jadi kita tak nak dia bertindak balas dengan persitaran udara, menyebabkan dia nampak tak menarik lah, Jadi contohnya, asid ascorbic, vitamin C, untuk contoh bagi minyak masak, kita tak nak dia bau. Bila berlaku pengoksidaan kelas, kalau minyak dia jadi tengik lah, bau tak sedap, Kalau makanan jadi lemau, Jadi kita tak nak proses tu berlaku, Tocopherol dan vitamin E, untuk margarin dan biskut, hydrocyanisol dan terbutil, Ini untuk pil vitamin, Jadi kita letak bahan antioksidan, Okey, seterusnya mengimasikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan, serta membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Ini bahagian tak bercampur lah, lemak dan air tak bercampur, Jadi kita nak nampak dia bercampur, dia dibaukan, Contoh dia ialah lasting lah daripada kuning telur atau kacang soya untuk contoh makanan aiskrim dan coklat, Nampak sekata padahal dia ada air, tapi dia boleh bercampur dengan lemak, Pektin untuk mayonis dan puding, Asid lemak seperti monoglycerida, yang semula jadi, magnesium stearate untuk buatan, yang ini untuk pembuatan yogurt dan keju, Jadi ini yang digunakan untuk bahan kimia pengimasi, Ini jadual 28 ni pula ialah impak penggunaan bahan kimia yang berlebihan lah dalam pemprosesan makanan terhadap kesihatan manusia, Ini yang kita takutilah sebab kita memang keliling kita semuanya mengandungi bahan kimia sebab kita dapat makanan yang segera, yang telah diproses, tak macam zaman dulu, Nak dapatkan beras, kena banting dulu, kena proses dulu, kena tumbuk dulu, barulah boleh dapat beras untuk dimasak sebagai nasi, Begitu juga gandum, mereka proses dahulu, kari begitu juga, bukannya dapat serbuk macam kita, mereka proses daripada awal lagi, daripada asas tumbuhan sampailah jadi paste yang kita nak, Jadi sebab itulah makanan kita sekarang penuh dengan bahan kimia, disebabkan oleh teknologi yang ada sekarang lah, Okey, impak kesihatan dia, iaitu pengawet,
boleh menyebabkan kanser, ya, ganggu sistem pencernaan kita, boleh menjadi alergik, ruang, ya, gatal, kecacatan fetus dalam kandungan ibu, ya, kandungan jadi cacat, ya, merosakkan hati dan ginjal, ya. Ini sering berlaku lah kalau alergik ni rasanya majoriti orang ada, ya. Disebabkan tindak balas bahan kimia ni lah, ya. Okay, pewarna, ya, boleh menyebabkan kanser, ya, kemandulan, keracunan makanan dan merosakkan hati serta ginjal. Peluntur pun, ya, boleh menyebabkan kanser dan keracunan makanan. Okey, perisa pun sama, ya, boleh menyebabkan kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, otak terencap pada kanak-kanak, merosakkan hati dan ginjal, ya. Okey, pemanis, ya, menyebabkan kanser, okey, dah tentu diabetes mellitus, iaitu kencing manis, alergik, ruang dan gatal kulit, okey, obesiti serta merosakkan hati dan ginjal. Kalau kamu tengok, ya, merosakkan hati dan ginjal ni, ya, kebanyakan bahan kimia ni boleh menyebabkannya lah. Okay, jadi bila hati kita dah rosak, ginjal kita tak berfungsi, itu yang dia pergi masalah buah pinggang tu, ya. Once dah rosak, tak boleh buat apa dah kelas, ya. Kena bantuan mesin lah untuk memproses, ya, buang segala toksik. Sebab ini adalah organ kita yang memproses segala makanan, ya, segala toksik-toksik yang ada untuk keluar daripada badan kita. Okay. Jadi kalau ini bermasalah, kamu akan bermasalah sepanjang hidup kamu lah. Ya. Okey, antioksidan pula merancangkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, ruang dan kegatalan kulit. Kegatalan ni saya rasa majoriti orang ada, ya. Jadi itu selalu berlaku lah, ya. Jadi hati-hati dengan makanan yang ada di sekitar kita, ya. Kena bijak, ya, memilih, ya, makanan yang terbaik, ya, dalam hidup kita, ya. Walaupun kita dikelilingi dengan makanan yang telah siap terproses, tapi sebagai pengguna yang bijak yang mengutamakan kesihatan, ya, kita kena bijak memilih, ya, kena bijak mengambil tahu, ya, apa yang sesuai dan apa yang kita boleh makan ataupun kurangkan, ya, pemakanan tersebut. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk tajuk 2.5 ni, ya. Kamu boleh teruskan dengan membuat latihan praktis formatif 2.5 ni, ya. Itu saja. Okay, cikgu harap video ni dapat membantu kefahaman kamu dalam tajuk ini, ya. Okey, Assalamualaikum.